Mungkin ada kacukan nila dengan tikus kot. Mungkin lah, tapi bukanlah, ini ikan. Okay, aku saja buat joke sikit lah. Assalamualaikum, salam sejahtera buat semua rekan-rekan. Semoga sihat-sihat selalu dan dipermudahkan segala urusan. Okey, hari ini dah lama aku tak update video dalam YouTube ni. Jadi dalam jangka masa yang lama ni yang aku tak update video ni disebabkan aku ada buat cuci kebun. Jadi sebelum nak sambut puasa ni, jadi kebun kena bagi bersih lah. Jadi taklah teruk sangat dan nanti nak maintain dalam bulan puasa ni. Jadi macam yang kebun getah ada sikit, dan kebun ni aku pernah review dekat korang dulu. Kebun tanah sekangkang kera, ini aku dah buat sikit lah. Ini last lah sebelum nak menyambut puasa. Okey, hari ni aku rasa aku nak buat satu cerita tentang asal usul ikan tilapia. Okey, korang tahu asal usul ikan tilapia? Sebenarnya daripada segi kita sembang-sembang, kita buat kajian, ataupun kita tengok dalam mana-mana, ataupun kita Google dalam YouTube, sama ada dalam Google sendiri, kita boleh tengoklah asal usul ikan tilapia ni. Tapi mungkin ada yang setengah tu kita tak mau nak sembang pasal asal usul ikan tilapia ni secara spesifik ataupun secara mendalam, tapi cukuplah sekadar kita ambil asas. Sekurang-kurangnya kita tahu ikan tilapia tu dari mana asal usul dia. Okey, macam di Malaysia ni, aku boleh ceritalah sebab aku tinggal dekat Malaysia ni, kawasan utara Malaysia ni. Kalau kita tengok ikan tilapia ni dah banyak lah di dalam kawasan-kawasan kolam-kolam, sungai-sungai, tali-tali air yang kecil-kecil tu pun parit-parit gila. Okey, orang Kedah panggil parit-parit gila, parit-parit kecil-kecil yang tepi jalan tu. Okey, itu parit-parit gila orang panggil. Banyak ikan tilapia ni, terutama sekali spesies yang color hitam tu. Okey, spesies ikan tilapia. Okey, sebenarnya tilapia ni dia berasal daripada Timur Tengah, Afrika, dan ada juga yang mengatakan kalau korang tengok dalam mana-mana Google, berasal daripada Sungai Nil, dan banyak di kawasan Israel, Afrika, Timur Tengah. Okey, banyak di kawasan sana. Tapi kalau macam pendatang yang datang ke Malaysia ni, terutama sekali macam Bangladesh, Myanmar, kalau apa macam Pakistan mungkin kurang kot, tapi macam Bangladesh, okey, Bangladesh, kebanyakan kalau tanya dia orang ni, dia orang kata negara dia orang ni memang banyak ikan tilapia. Sebab itu bila dia orang datang sini ke Malaysia ni, korang tengok ikan tilapia dalam sungai clear, tak ada. Kalau dulu ikan tilapia yang dalam parit ni, siapa nak makan? Tambah-tambah yang dalam parit tu orang tak makan, sebab yalah kita pun faham dia dalam parit tu. Tapi ikan tilapia yang aku tahu ni, dia ada, yang aku tahulah, hanya ada 2. Okey, tapi kalau dalam Google dia ada macam-macam, dia kata sampai banyak spesies dia memang banyak lah. Kalau ikut daripada segi kajian Jabatan Perikanan sendiri pun, spesies tilapia yang ada di Malaysia ni ada 3. Yang color biru, color hitam, dan color merah. Yang color merah ni yang selalu kita ternak, dan aku sendirilah buat ternakan ikan tilapia yang merah ni. Okey, kalau yang hitam ni banyak di dalam kawasan parit, tapi yang biru aku belum pernah jumpa lagi yang biru ni. Cuma dalam gambar-gambar ataupun dalam mana-mana dokumentari aku pernah tengok. Tapi kalau kata di kawasan sungai-sungai, tali air yang berdekatan dengan aku ni, ataupun di mana-mana di pusat-pusat akuarium sendiri pun, aku belum pernah jumpa lagi tilapia yang berkala biru ni. Okey, kalau jumpa memang cantik lah, sebab kala biru ni macam kalau kita masuk dalam akuarium memang cantik lah, boleh buat hiasan. Tapi ikan tilapia ni kalau ikut nama saintifik dia ada nama saintifik dia. Kalau nama saintifik dia, kalau tak silap aku,
Nicholas, Nilicus. Kalau tak silap aku, Nilicus. Mungkin ada kacukan nila dengan tikus kot. Mungkin lah, tapi bukanlah, ini ikan. Okay, aku saja buat joke sikit lah. Okey. Kalau korang tengok tilapia merah dengan hitam. Negara kita memang banyak tilapia hitam dengan merah. Okey, yang hitam ni mungkin banyak orang suka yang hitam. Kalau aku sendiri pun dua-dua aku suka, hitam pun aku suka, merah pun aku suka. Tapi kecuali lah yang kat dalam parit tu, kalau kita ambil ataupun mancing kat dalam parit tu, tengok keadaan jugalah parit tu. Kalau parit tu kotor, jangan makan sebab boleh memudaratkan, sebab dia mungkin akan ada sedikit toksit lah di dalam badan ikan tilapia tu. Sekiranya yang kita ambil di dalam kawasan yang agak kotor, macam parit-parit, tali-tali air. Tapi kalau kawasan yang besar macam sungai, okey, tu cantik. Kalau tilapia merah, dia banyak diternak di dalam kolam-kolam ternakan, sebab dia ada pasaran dan permintaannya banyak tilapia merah ni. Tapi spesies air tawar ni yang kita tahu kebanyakannya orang jarang makan. Sebab ada yang setengah berfikir, ialah ikan darat ni, kalau orang panggil ikan darat ni, spesies ikan air tawar ni selalunya dia akan hanyir ataupun berbau macam bau tanah, bau daun kayu, macam tu. Sebab itu kebanyakan orang tak suka ataupun kurang peminat untuk makan ikan air tawar ni, terutama sekali ikan tilapia. Cuaca pun panas ni. Suhu dah hampir 35 darjah Celsius. Bagi tempat aku lah, mungkin korang suhu mungkin ada yang setengah tempat mungkin masih hujan lagi. Tapi tempat aku dah 35 darjah Celsius, cukup panas. Kalau di dalam rumah memang panas lah. Okey. Lagi kalau kata kita sembang, sebab dengan ikan tilapia ni macam itulah. Sebab ikan tilapia ni sebenarnya berprotein banyak. Tapi kalau kata kita nak baca daripada segi asal usul ikan tilapia ni, sebenarnya ikan tilapia ni kalau mengikut daripada kajian Jabatan Perikanan Malaysia sendiri pun, ikan tilapia ni mula dijumpai di dalam sungai-sungai ataupun dalam tali air di Malaysia ni, di dalam perairan Malaysia ni, pada tahun 70-an kalau tak silap aku, tahun 70-an baru dijumpai spesies ikan tilapia ni. Mungkin spesies ikan tilapia ni kalau kata dia nak naik kereta api ataupun nak naik kapal terbang mai sini, mungkin agak mustahil lah, sebab dia dijumpai pada tahun 70-an. Kalau dia betul-betul ikan asli daripada Malaysia ni, ikan yang asli air tawar ni, sudah pastilah macam ikan puyuh, ikan keli, ikan sepat, itu ikan kalui, itu adalah spesies-spesies asal perairan Malaysia ni, tali-tali air di Malaysia ni. Tapi kalau kata ikan tilapia ni, memang dia adalah ikan yang pendatang. Ikan pendatang daripada negara lain lah. Mungkin cara masuk dia, mungkin ada orang yang bawa ataupun daripada kolam ternakan mana-mana untuk dia bawa masuk sini untuk diternakkan di sini. Lepas tu masa mungkin semasa berlakunya air bah atau air banjir ke, ataupun spesies-spesies ni, spesies tilapia ni mungkin terlepas masuk ke dalam perairan di Malaysia kita. Okey, jadi dia cepat membiak lah. Ikan tilapia ni memang spesies yang cepat membiak. Dalam masa setahun saja dia boleh bertelur dan menghasilkan benih selama 4 kali. Sebanyak 4 kali. Memang cukup mudah dan cepat membiak. Jadi kalau kata ikan tilapia ni terlepas ke dalam perairan kita, kalau korang tengok di dalam parit-parit sendiri ataupun sungai-sungai, memang spesies asli negara kita memang agak berkurangan lah. Sebab ikan tilapia ni dia boleh memakan anak-anak benih ikan air tawar yang lain. Jadi kalau korang tengok di dalam parit-parit yang besar tu, kalau kata ikan tilapia dalam tu, ikan air tawar yang lain, terutama sekali puyuh ataupun keli, agak kurang lah. Kalau dulu penuh dengan ikan puyuh, ikan sepat, sekarang ni dah berkurang. Dipenuhi oleh ikan tilapia lah. Jadi kita kena alert lah benda ni. Tapi ikan tilapia sebenarnya tak menjadi masalah sangat lah bagi aku.
sebab dia mendatangkan protein dan cepat membiak. Jadi kalau kata spesies-spesies tempatan ni macam ikan puyuh, ikan keli macam sawah ni, dia masih boleh hidup lagi di kawasan habitat dia yang tertentu. Tapi macam ikan tilapia ni dia akan hidup di dalam tali-tali air yang besar, di tepi-tepi parit, yang tepi-tepi taman aku ni pun penuh juga dengan anak benih tilapia ni, tapi yang spesies yang kali hitam. Okey, tapi kalau kata kita dah buat ternakan ikan tilapia ni, kita kena alert sikit lah, kena menghormatilah sebagai penternak ni, janganlah melepaskan anak-anak benih tilapia ni ke dalam kawasan yang tertentu ni dengan sewenang-wenangnya, sebab boleh menjejaskan ekosistem dalam perairan sungai-sungai dan tali-tali air di negara kita. Okey, cuaca pun suhu dah makin panas. Aku ada buat cuci-cuci sikit kebun-kebun getah dan kebun-kebun yang sekangkang aku ni, depan rumah aku ni. Jadi sebelum menyambut puasa tu, sebelum tu aku nak ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan di tahun yang memang cantik lah tahun ni, tahun 2023. Semoga korang sihat-sihat selalu dan dipermudahkan segala urusan. Korang boleh bantu aku dengan satu like dan satu subscribe. Okey, semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.